لله الذي فضلنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah, malam-malam Syawal, malam bulan yang begitu hebat, bulan kemenangan bagi umat Islam. Pada malam ini kita santai-santai lah, santai-santai sambil kita bermuhasabah sepanjang Ramadan yang kita buat. Bulan inilah yang menentukan sama ada kita ni berjaya ataupun tidak, Haji Zul. Makna kita boleh nilai kita sendirilah, jangan nilai orang. Kita jangan sekali-kali nilai orang. Kita nilai diri kita. Kita lebih tahu urusan diri kita macam mana. Sebab tu bila kita memahami sebenarnya Ramadan ini dia punya cuaca lain. Cuaca Ramadan dia lain. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala beri satu bulan ni bulan keemasan untuk kita pulihkan balik iman kita, i'tiqad kita, ibadat kita dan sebagainya. Maka bila keluar Ramadan, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala dah pesan pada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu buat ibadat kepada Tuhan kamu sehingga datangnya yakin. Al-yaqin bermakna al-maut. Al-yaqin bermakna al-malaikatu ta'ti biqabdh ruh. Ada dua pendapat. Al-yaqin di situ merujuk kepada malaikat yang mencabut nyawa. Ada kata al-yaqin itu maksudnya al-maut. Serupalah maknanya. Makna hendaklah kamu buat ibadat, taat kepada Tuhan kamu sehingga kamu mati. Selagi mana kamu tak mati, jangan angkat handbrake. Seolah-olah kita boleh tengok sendiri, semua masjid lengang pula. Nampak tak? Allahu Rabbi. Seolah macam kita masih lagi tak tahu hak mana keutamaan. Ini masalah juga. Sebab tu kita kena tahu keutamaan wajib. Biar susun molek wajib, fardu kifayah, sunat muakkadah, sunat hay'ah. Nampak tak? Biar kita susun molek. Lepas tu kita ikut Lepas tu hak yang patut didahulukan. Sebab apa? Sebab kehidupan kita ni memang nak buat semua sekali tak dang aja tu. Nak buat semua sekali tak dang. Dan dok erok dengan kudrat hak kita ada. Sebab tu datangnya Rasul nak kabur cara mana hidup hak yang sepatutnya kita hidup. Sebab kita boleh pilih hidup atas dunia tu, kita boleh pilih nak buat apa. Jadi bila datang daripada Rasul, cukup lah. Inilah hak jalan dia. Nampak tak? Tu dia. Jadi oleh kerana tu kita kena muhasabah sungguh-sungguh. Tak sampai isu baru ni hak sembahyang raya, dok takbir, riuh siapa. Dah apa yang besar sangat isu ni? Allah, benda sunnah. Berapa ramai lagi orang hak dok sembahyang? Dah tu. Berapa ramai hak dok cukup sembahyang 5 waktu? Nampak tak? Dah benda sunnah tu hak yang duduk wawah, habis orang duk cakap. Nampak tak? Media prima, media habis duduk cakap. Subhanallah. Lepas tu kita nak kampungnya, kita ni tak tahu mana keutamaan hukum bersebut. Kita ni macam celaru lagi sebenarnya. Nampak tak? Dah hukum akad takbir Allahu Akbar 7 kali, Allahu Akbar 5 kali, tu hukum ni apa? Kita balik kepada basic. Hukum ni sunat hay'ah. Haji Zul iaitu imam mangu rakaat yang ke-2, rakaat yang ke-3 lepas tasyahud awal. Maka mazhab Syafi'inya bila siapa pada qiyam disunatkan akad tangan. Di antara tempat yang sunat akad tangan ni masa takbiratul ihram. Nampak tak? Ada boleh tak tu imam Allahu Akbar dak akad tangan? Boleh tak?
Kalau tok imam tok akad tangan masa takbiratul ihram, makmum boleh tak sebut subhanallah? Boleh tak? Dituntut tak? La haula wala quwata illa. Itu kena belajar. Dalam sembahyang dia ada sunat ab'ad, dia ada rukun. Bila tinggal rukun, bila tinggal sunat ab'ad, baru disunatkan tegur tok imam. Ada pun benda sunat tak perlu. Kerana Haji Yusuf, Allah, benda basic, benda ni jadi dah sawak selalulah. Nampak tak? Sebab tu kita contohnya, dah. Ziarah hukum dia apa? Ziarah hukum dia apa? Sunnah. Sembahyang berjemaah hukum dia apa? Fardu kifayah. Fardu dengan sunnah mana afdal? Mana yang perlu ditakdimkan? Nampak tak? Allah, benda simple. Nah, duduk di ziarah bombang rembang. Bombang lagi. Dah, berhenti sekejap, mari sembahyang. Lepas sembahyang, kau sembang pula. Benda simple je. Nampak tak? Setiap kampung ada sedikit, setiap kampung ada surat. Tok bila ada bang. Betul tak? Maknanya kita Amba sebut ni muhasabah diri kita sendiri. Nampak? Kita muhasabah diri kita. Jadi kalau kita nak tengoknya malam ni, hak yang selama ni duduk kita berlatih pada Ramadan, cuma ni lah hak berjaya untuk malam ni. Untuk maghrib ni hak berjaya, muka-muka ni lah. Dah hak ramah selama ni hak Ramadan, apa mana persoalan dia? Nampak tak? Allah Rabbi. Sebab tu bila kita memahami benda hak yang dibawa oleh Nabi SAW ini, kita bimbang sangat, takut-takutnya kita yang terjebak dalam perkara yang menyebabkan kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita bimbang. Takut amalan yang kita buat selama ni ada tanda kita ni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar ialah nikmat pengampunan dosa. Nikmat boleh pakai baju baru, boleh makan sedap. Nampak tak? Boleh jumpa sayang rodong. Ini nikmat yang sementara, nikmat yang sangat rendah. Nampak tak? Nikmat yang paling besar sepanjang Ramadan baru ni ialah nikmat pengampunan dosa daripada Allah SWT. Sebab tu siang kita puasa, dengan puasa Tuhan hapus dosa kita. Waktu malam kita qiyam, dengan qiyam Tuhan hapus dosa kita. Makna siang malam Tuhan hapus dosa kita. Nampak tak? Jadi maknanya sepanjang Syawal ni kita boleh tengok lah, ada hamba ni Allah ampun tak dosa. Nampak tak? Tu dia. Kita balik semula kepada perangai lama. Walaupun kita telah diproses, telah dipilih oleh Allah untuk duduk dalam Ramadan. Nampak tak? Allah Rabbi. Sebab tu kita di setiap saat, setiap hari kita sentiasa dipilih. Tamhis, dipanggil tamhis. Kalau zaman dulu, tapi padi lah. Tapi berat lah. Tapi, ambil atoh. Tapi, ambil atoh buang. Kita pun gitu juga. Allah tapi semua. Tapi. Nampak tak? Nak pilih kok yang betul-betul comel. Sebab tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Orang yang Allah Ta'ala nak masuk ke syurga ni, Allah Ta'ala cabut dulu perasaan al-ghil. Al-ghil perasaan hasad dengki, perasaan benci. Nampak tak? Jadi maknanya Allah cabut hak ni dulu. Maknanya kalau ada perasaan hasad dengki ke apa ke, wala'iyazbillah, petanda awal kita masih lagi belum mencapai tahap yang sebenarnya. Ni kita bimbang. Jadi sebab tu bila kita tengok sungguh-sungguh kita perhati, kata ulama-ulama yang duduk perhati keadaan manusia ni, di antaranya Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ni dia ada satu kitab nama dia Al-Muqaddimah. Dia cerita pasal gelagak manusia ni. Jadi bila sampai dekat hadis, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba.
Islam ini bermula dengan dagang dan dia akan balik semula dagang seperti mana dia bermula. Maka berbahagialah bagi orang yang dagangnya bersama dengan Islam. Allah Rabbi. Nampak tak? Makna zaman Nabi dulu bawa Islam, tak ada orang sarang habuk, kepala batu sebutir. Orang melihat Nabi macam anjing buruk kepala. Ibarat dia anjing najim ghallazah, lepas tu buruk kepala pula. Allah, makna tak mau tengok langsung lah ibarat dia je. Nampak? Tapi Nabi tak pernah nak buat apa sebab ia perintah daripada Allah, fasda' bima tu'mar wa'al musyrikin. Teruskan apa yang aku perintah. Walaupun pada batu sebutir ya. Dah, perak Tuhan detik hati Khadijah, perak Abu Bakar, perak Osman, perak Ali. Baru ada sikit rasa lega sikit, boleh bawa bincang, boleh bawa cakap. Nampak tak? Oh, payah. Nampak tu? Cuba kita imagine hak character assassination, pembunuhan image. Nak bunuh image Nabi ni. Nampak tu? Yang kata gilanya, tukang sihirnya, tukang nujungnya, macam-macam berlaku pula al-husar al-iqtisadi. Nampak? Berlaku kepungan ekonomi. Siapa-siapa yang bermuamalah, berhubung dengan keluarga Nabi akan diboikot. Tidak ada apa di hubungan ekonomi di antara dia. Sampai kat sahabat-sahabat duduk kuku, faham kuku tau? Duduk kuku batu hok ada lumuk nampak tak? Letaklah air, rebuh, minum, makan. Sampai begitu semua bah. Disebut dalam kitab sejarah Allah. Sebab nak kabarnya dagang asing, orang tak kenal. Dah sampai pekat bila Nabi kata Tuhan ini seesa, satu sahaja, tak ada dua, tak ada tiga. Nampak tak? Macam mana Tuhanmu kata satu, kami sejak turun-temurun. Ni masalah dia. Turun-temurun kami ni boleh hidup keadaan molek, duduk Mekah ni wahai Muhammad. Tuhan kami 360 Tuhan. Tuhan ni hak turun hujan, Tuhan ni buat keamanan, Tuhan ni mudah nega, Tuhan ni selamatkan daripada sakit demam semua tersebut. Sampai 360 Tuhan. Oleh kerana turun-temurun selepas nak jumpa kepada Nabi Muhammad SAW ini, daripada Nabi Isa tu 500 tahun. Oh, banyak mana. Nampak tak? Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Taala, maka banyak mana hak seleweng dah tu, hak seleweng. Nampak tak? Tapi Allah pilih. Allah Taala jaga. Keturunan hak selamat daripada menyeleweng ni Tuhan jaga. Dipanggil Al-Hanif, golongan Al-Hanif yang mengambil syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya ayah Nabi. Di antaranya Warqah bin Naufal, di antaranya. Nampak tak? Jadi makna nak sebutnya ialah sapalah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak boleh jemba ke Nabi ni, manusia lah keadaan balik semula kepada jahiliah. Nampak? Balik semula. Jadi macam mana ketika Nabi bawa tu, memang asing sungguh ada orang nak percaya. Macam kalau kita cakap doktor hemopati, minta maaf doktor dah selalu marah. Doktor hemopati, nama tu hak yang duduk dadah ubat-ubat dadah tu tak? Dadah lah, rasa nak pelawak lah, angguk sudah lah. Allah, la ilaha illallah. Ni ubat-ubat semua persebut ni, orang ni dadah je tu. Nama tu doktor hak yang dok berakhir dadah ni, ada nama dia akupunktur, adanya hemopati. Nampak tak? Jadi kita letih dah. Doktor kata makan ubat ni, tak cakap nak makan ubat apa, tak sembuh-sembuh. Nampak tak? Kita wakal dengan doktor hemopati. Minta maaf Datuk dah suruh arah ni. Tawakal dengan doktor hemopati lah pula. Nampak tak? Doktor hemopati pun dia cek. Kalau pergi dekat dengan sepampak permusang tu kan, ada kan hemopati, dia main berat. Dia pusing-pusing. Ambil apa dia rambut, pusing. Dah perubatan apa lagu ni? Kita mari mikir
Nampak tak? Dia pun kabur nyakit. Lepas tu dia pun ubah. Lepas tu kalau orang tu tidak yakin dengan perubatan ni, maknanya kata macam basi peti je lah. Nampak tak? Tapi kalau orang yang yakin sungguh lepas dah ikhtiar dah doktor biasa dia dak sembuh, yakin sungguh pada homeopati ni, akhirnya alhamdulillah kesabaran dia. Sebab homeopati ni dia perlu masa 2-3 bulan mau nampak kesang dia. Justru pasal dia merawat. Hak doktor ni bukan merawat, menahan je. Doktor. Tu dia. Macam nak pelawak lah. Biar kita bukan doktor pun, kita ada juga ilmu sikit-sikit. Nampak tak? Tu dia. Jadi doktor homeopati kata, Allah nak boleh berilah keyakinan pada orang ni dengan homeopati ni payah lah. Nampak tak? Sebab dia lambat kesang dia. Nampak tak? Dia macam dadah ni, tak sembuh lalu. Nampak tu? Nak biar hok kuat sikit tu kan? Apa kalau semua ni bahan zaritek zaritek hak kecil tu betul tak tu? Betul ke tak? Zaritek bahan zaritek 2 butir patut sebutir dah tahan main besar yang umur merawak 2 butir dah 20 minit sembuh lalu dadah kuat betul Haji betul tak ni? Angguk je lah la ilallah. Mai dengan ubat homeopati bakar semula habis tak nampak rupa. 3 bulan baru nampak ada hawa-hawa sikit. Nampak tak? Doktor homeopati kata nak boleh faham program payah. Cara mudah nak faham. Cara Nabi bawa Islam dulu nak suruh orang faham ibarat begitu lah. Allah payahnya ni orang nak terima. Nak buang akidah, nak buang pegangan ni bukan mudah. Sebab itulah duduk di Mekah 13 tahun tak ada cerita lain. Cerita akidah je justru. Cerita akidah ya. Tak ada satu pun syariat di Mekah 13 tahun. 53 tahun Nabi duduk Mekah tak ada syariat kecuali sembahyang. Tu je. Nampak? Tak ada syariat. Maknanya sebab apa? Sebab pailing akidah. Mu yakin dengan apa aku khabar, mu yakin dengan apa yang diturun oleh Allah Ta'ala, itu asal dia. Kalau mu tak yakin, disqualified awal-awal. Mu kena yakin sungguh. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Nampak tak? Ni sebelum sampai ke surat sejid kita ni Datuk Wen dia tu mesej. Itu mesej iaitu di Rusia, di Eropah, ramai orang-orang sana masuk Islam, khususnya dekat England. Nampak tak? Sebab dia orang nampak kebaikan Islam. Tu di Malaysia ni ramai orang Cina, orang India dok masuk Islam. Sebab apa? Sebab orang Islam kita ni dok tunjuk tauladan yang comel kepada orang-orang Cina dan orang India. Nampak tak? Amun pun letak halu al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terdinding dengan perangai orang Islam. Nampak tak? Sebab apa? Sebab orang Islam tu gagal untuk faham kerangka Islam yang sebenar. Ada orang yang bersudut semayang bagus, ada tinggal dah bagus kan? Tapi fail dia sudut jiran tetangga pula. Hubungan jiran tak tegur siapa pula. Nampak tak? Fail situ pula. Jadi kita nak boleh buat role model cukup payah lah. Nampak tak? Cuma kita cakap, kita duduk tazkirah ni supaya ada muhasabah. Ada muhasabah. Yang dapat manfaat untuk tazkirah ini ialah orang yang beriman. Orang yang tak beriman, dia tak rasa penting tazkirah. Dia tak rasa penting tazkirah. Jadi kita bimbang. Nabi kata Islam dulu bermula dengan dagang asing, tak ada orang nak peduli, dan dia akan balik semula kepada asing. Nampak tak? Asing semula. Orang yang duduk bersama agama ni akan asing semula. Nampak tak? Kecanggihan dan hambatan keduniaan menyebabkan masa untuk follow apa hak dibawa oleh agama ni seolah macam
mari menyusahkan. Nampak tak? Menyusahkan. Sebab duduk nak mengisi kehidupan. Nampak tu? Itu lifestyle dia. Lifestyle. Nampak tak? Jadi bila gini keadaannya, ulama-ulama dulu lama dah sebut aja Zul. Al-ghuraba fi dunya arba'atun. Kata ulama, orang yang asing ni di dunia ni ada 4 jenis, ada 4 keadaan, 4 situasi. Nampak tak? Ulama-ulama sebut belaka dah. Cuma kita malah baca je Zul. Nampak tak? Yang pertamanya ialah Quran fi jawfi zalimin. Al-Quran yang dibaca, yang duduk dalam temolok orang yang zalim. Orang yang zalim. Orang yang zalim ni bukan ingat orang bunuh orang, kata orang. Az-zalim maksudnya ialah man wada'a syai' fi ghairi mahalli. Seseorang yang meletakkan sesuatu itu pada bukan tempat dia, itu zalim nama dia. Jadi orang yang zalim baca Quran, jadi tak ada apa kesan. Tak ada apa kesan. Nampak tak? Dia baca Quran, tapi oleh kerana dia zalim, maka Quran itu tak boleh memberi bekah pada dia. Wal-ayazubillah. Ini dipanggil al-ghuraba yang pertama, orang asing yang pertama. Walaupun baca Quran, tapi Quran itu tak boleh memberi kesan kepada kehidupan dia. Sebab apa? Sebab dia tak sedar yang dia itu menzalimi diri dia. Nampak je tu? Ni beramai orang baca Quran, tapi Quran tu tak boleh nak memberi kesan pada kehidupan dia. Orang dulu baca Quran, Quran ni memberi bekah pada dia. Sebab tu Allah duk sebutlah surah Al-Furqan, wa qala ar-rasulu ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Maka Nabi SAW dah berdoa sejak dulu lagi, wahai Allah, sesungguhnya umat aku telah meninggalkan Al-Quran. Apa makna tinggal? Sedangkan baca sama. Maknanya walaupun baca, tapi hanya sekadar baca, full stop, di situ sahaja. Nampak tak Jizul? Sebab tu kita nak bawakan suasana kita ni baca Quran, lepas tu tadabbur. Tadabbur. Sebab kita ni semua bila keluar daripada perut mak paling banyak pun 12 bulan lah. Tu Imam Syafi'i. Zaman kita ni cukup 9 bulan doktor nak belah ya perut tu. Imam Syafi'i 12 bulan duduk dalam perut mak dia. Zaman kita ni tak cukup tak cukup 9 bulan duduk belah dah, takut kesan pada baby tu, macam-macam hal lah. Kita tak apalah nak kabur. Mana nak kaburnya kita duduk dalam perut ibu tu sekejap aje. Kita pun zahirlah kepada dunia. Dan dunia ni sebenarnya sekejap aja. Akan balik kepada asal kita, kembali kepada tanah. Nampak tak? Duduk dalam kubur tu pun sekejap juga. Nampak tak? Sebab kita akan pergi tempat yang paling kekal dan tidak akan musnah selepas itu, sama ada syurga ataupun neraka. Sekarang ni alhamdulillah kita dah mengucap la ilaha illallah. Syukur dah pada Allah. Bila dah mengucap la ilaha illallah, tugas kita sekarang ni, wahai Allah, jangan kita minta jauh daripada kita terjun dalam neraka sebelum ke syurga. Nampak tak? Tu je sekarang ni. Sekarang ni kita duduk sungguh. Sebab apa? Sebab kita tak mau masuk neraka ni. Bila kita mengucap la ilaha illallah, Nabi jamin dah kita, man qala la ilaha illallah dakhal jannah, wa man qala ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhal jannah. Orang yang sebut la ilaha illallah, orang yang mengaku la ilaha illallah dan ketulusan hati dia, maka dia masuk syurga. Okey, sebelum masuk syurga tu kita bimbang takut masuk neraka dulu. Wak ni bimbang ni. Akhirnya masuk syurga belaka, insya-Allah. Orang yang mengucap la ilaha illallah. Nampak tak? Yang kita bimbang takut gelecoh dulu masuk dalam neraka. Wak ni takut ni. Sebab tu Nabi suruh kita minta lah jauh daripada neraka. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Nabi suruh kita minta berlindung dengan neraka ni.
Sebab tu Nabi kabur kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tak tahulah Aisyah kita ni selamat ke tak di akhir esok. Ya Rasulullah, dah mu kan dah diampunkan dosa, mu pun rasa tak selamat lagi ke? Dah Aisyah, walaula taghammadani Allahu, kalau Allah tidak kelubungkan rahmat daripada aku pun tak selamat Aisyah. Allahu Akbar. Nampak tak? Sebab tu kita baca dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebut daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya takut belaka nafsi, aku tak boleh nak mikir orang lain. Aku hanya mikir diri aku je. Nampak tak? Sebab tu bagi orang kok yang habis masa dia duduk mari mikir dia, tak ada masa nak mikir keaiban orang. Itulah special manusia atas dunia ni. Nampak tak? Tapi kita bangun tidur cakap orang, bangun tidur cakap orang. Nampak tak? Nak cakap orang tu nak sedap rasa. Nampak tak? Ini masalah dia. Kita beki kok dulu keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Jadi yang pertama sekali kita nak elok daripada kita ni termasuk dalam kumpulan orang yang zalim. Orang yang zalim. Maksudnya orang yang meletakkan sesuatu pada bukan tempat dia. Dah contoh, sibuk lagi ke kita gari isteri. Nampak tak? Sibuk lagi ke? Nampak tak? Maknanya kita ambil kejap duduk, dengung sekejap. Ada orang kuliah, dengarlah sekejap. Nampak tak? Isyak patut kamu buat lah, nak apa pun. Tak boleh ke kita buat gitu? Nampak? Kita uruskan kehidupan kita tu. Minta jauh sungguh-sungguh daripada orang yang zalim. Masalah kita sedar kita buat zalim ni masalah. Sebab tu kita baca surah At-Taubah kan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan duduk buat zalim pada diri kamu sendiri. Itu yang pertama. Ini orang yang asing. Yang kedua, hajzu ilah wa masjidul ladzi nada qauman la yusalluna fihi. Al-masjid, masjid nada qauman, yang duduk panggil sama, mari weh semayang, la yusalluna fihi. Nampak? Ini dipanggil asing. Nampak tak? Setiap waktu Tok Bila tak pernah mungkin. Masuk waktu bang. Nampak tak? Masuk waktu bang, tapi berapa ramai kok yang mari sembahyang masjid. Ini orang yang asing. Orang kok boleh mari masjid bila dilakukan azan, itulah orang asing di akhir zaman ni. Sebab tu Nabi kata kamu kena jadi orang yang asing. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang asing. Nampak tak? Makna orang dengar hayya 'alas salat, tak boleh buat kerja lain. Dulu mari sejid. Allahu Akbar. Ambo tengok kita Terengganu ni tak ada ramai mana Cina. Cina adalah Kampung Tiong. Balik bukit tu ada lah sikit. Okey, kita buang situ dulu. Ni Globila. Berapa orang Cina? Tu perumahan Dua Haji Zul duduk. Berapa ramai Cina Haji Zul? Berapa orang? 20 orang. Daripada berbutir rumah 400 butir rumah, 20 orang. Kita letak lah pejam mata lah Cina tu. Okey, nampak tak? Tu mana kita? Nampak tak? Ini masalah. Patutnya kita ni boleh buat sampel sebenarnya. Boleh buat sampel. Semayang pun tak lama sangat pun. Sungguh. Hayya salam perut mari sejid, perut mayang. Tak zikir, tak hubungan kita dengan Tok Imam ni habis salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nampak tak? Habis ya hubungan kita dengan Tok Imam, habis ya. Kita nak wirid sendiri, bersilakan. Nak doa sendiri, bersilakan. Nampak? Contohnya Tok Imam baca zikir betul-betul nak suruh berlatih. Nampak tak? Lepas tu doa. Tu dia nak suruh kita
dengar doa Tok Imam tu, patut tak kalau kita rasa setuju hati, amin. Tak setuju tak mau sudah. Nah, doa sendiri beres je. Nampak tak ni? Allahu Akbar. Nampak tak? Sambil-sambil kita assalamualaikum, Allah bangun sambil-sambil kita jalan subhanallah subhanallah. Ada doa salah. Tak boleh ke? Allah. Teorinya mudah. Tapi bukan mudah. Orang tua-tua hok peceh mana-mana. Tapi dok mesra masjid. Sebab apa? Sebab masa muda tu dia dok mesra. Dia ingatkan lepas peceh nak mari sejid. Rupa-rupanya oleh kerana mu masa dok peceh mu tak mesra sejid, rupa-rupa masjid malah kamu Ini kita nak beritahu kepada orang yang masih muda, jangan dilekakan dalam usia muda. Nampak tak? Sebab bila mari tua ni banyak sangat penyakit singgah. Allah, macam malam kita pergi ziarah, ya Allah, sekitar ni je. Nampak tak sepatut pergi kat perantau, tapi oleh kerana dengar cerita ada masalah sangat, kita pergi ziarah. Cuba Azizu bayangkan. Nampak tak baru saja dak sampai setahun mak meninggal. Perut suami pula meninggal. Bila suami meninggal, perut anak pula umur 17 tahun, tengah belajar, masuk ICU 17 hari dah hari ni. Allahu Akbar. Macam pucuknya jatuh kau. Ibarat dia ujian yang Allah Ta'ala beri. Nampak tak? Jalanan hidup kita tak sama. Lepas tu jangan tangguh. Jangan tangguh, jangan tak apa peceh ni, pergi sejuk sat. Jangan. Cita-cita tu bagus dah, tapi jangan. Nampak tak? Ada orang perut dok dah peceh pun. Bahas sakit angin dah. Ada tu. Dok dah peceh, bahas sakit angin dah. Nak kabarnya 3 tahun dah, dok boleh bangun lagi. Duduk terkati. Nampak tak? Maknanya kehidupan kita ni sangat berisiko. Jangan bertangguh. Jangan bertangguh. Budak muda jangan sampai tua baru nak buat ibadat, jangan. Nampak tak? Orang dah lama, itu saat yang keemasan Tuhan beri untuk buat ibadat. Jangan bertangguh, jangan leka lagi. Saat kita ada tu tak sama dengan orang muda. Nampak tak? Subhanallah. Masjidun nada qauman la yusalluna fi. Masjid duduk bang sama, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, mari sembahyang weh, mari sembahyang weh, hayya 'al falah, mari weh menuju kejayaan. Kejayaan duduk sini, kejayaan duduk sini. Nampak tak? Mu jaya macam mana pun, rumah besar, kereta besar apa semua pun, nampak tak, bila budak mari panggilan Allah, you got nothing. Tak ada benda mu boleh. Rasa nak bangga lah. Allah sebut dah dalam Quran, Fir'aun dia rasa dia hebat, kuasa dia hebat, pitih dia banyak khazanah, dia banyak faham mana? Nampak tak? Ada apa pun. Itulah dia panggil satu al-maghruru, tipu daya. Nampak tak? Benda yang menipu daya kita. Allah Rabbi. Jadi hak ni kita nak lepas hak ni, ujian hak ni Azizu ni, supaya tidak ditipu. Orang hak boleh kabur ni, orang hak berjalan dah, siapa dia? Rasul-rasul kabur sebab dia utusan Allah Ta'ala. Mau kabur molek weh, supaya manusia tidak ditipu. Itu je. Nampak tak? Kalau Nabi tak mari dunia ni, boleh makan tak Azizu? Manusia boleh makan tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh buat rumah tak? Tak ada masalah. Boleh pakai tak? Tak ada masalah. Manusia boleh buat. Tapi kalau Rasul tak mari, manusia terkapai-kapai cara sistem hidup dia. Nampak tak tu? Jadi makna sekarang ni kamu kata tengok orang yang asing itu orang yang duduk dalam masjid. Bila dia lakukan azan, amat sedikit yang menyahut surah tersebut. Dan kalau kita boleh buat masjid ikhwan ni, masjid ikhwan Azizu, berapa belok ada? Berapa belok? Pak belok. Kalau nyewak turun sungguh lah, Allah seronoknya tengok masjid ni. Tak sungguh. Campur pulak dengan perumahan tu. Allahu Akbar.
Nampak tak? Allah comel. Demo duduk sini sebenarnya satu nikmat. Satu nikmat. Tak sungguh orang perantau balik daripada Kuala Lumpur bersembuhkan. Nampak tak? Dia kata Kuala Lumpur pengisian dia. Pengisian. Bila balik kampung, kawasan-kawasan Ulu, tak ada. Dia balik tu lah. Balik tu. Dulu orang Ulu yang nak pada agama. Orang bandar ni lara sikit. Nampak tak? Tapi sekarang orang bandar nak pada agama. Orang Ulu pula tak layak. Bahasa sungguh. Dah lama di dunia pun tak belah mana. Akhirat pula tinggalan. Allah rugi ya. Tak sungguh Haji Zul. Kita tak boleh balik dah semula. Apa sebut sama dah kan? Kita ni seperti air sungai. Air sungai dia mengalir, dia tidak akan reverse. Tak return dah. Umur kita ni dah berjalan, tak balik semula dah. Haji Zul, kita akan balik semula dah. Ini kita kena fikir sungguh-sungguh. Allah comel sungguh. Masjid Ikhwan ni biar jadi sebagai contoh. Makna kalau nak tengok imarah masjid, mari Masjid Ikhwan. Nampak tak? Tak kira subuh, tak kira zuhur, tak kira asar. Nampak tak? Dah kita nak kenapa pergi benarnya? Ni hak sekitar kita drama mana? Hak tua-tua, hak dah melepasi umur 60 ha. Haji Zul tubuh tim as-sabiqun. Buat kumpulan pergi ziarah, nak tahu bilangan orang hak umur 60 ke atas sekitar ni. Nampak tak? Tu dia. Kalau malas sangat hak segar-segar lah, hak sakit nak mana dah, kita boleh hadiahkan kapal lah dia. Nampak tak? Dia orang panggil mari semayang, nak mari juga. Nampak tu? Nak tunggu Tuhan panggil baru nak mari sejid. Nampak? Allah Rabbi. Jadi hak yang keduanya, orang asing ni bila dilakukan azab, dia mari menyahut seruan. Itu orang asing. Nampak tak? Jadi orang asing lah doktor tu dia. Baik, yang ketiga dia kata apa di ulama, wa mashafun fi baitin la yuqra'u fih. Mashaf ni masa nak nikah semua beli Quran berlaku. Tak ada dah siri junjung. Kerana pergi doktor siri mengata pergi siri junjung. Tak ada orang nak makan, nak kambing je makan ni. Oh, la ilaha illallah. Duk ikut di budaya kenapa budaya lah. Dah, budaya hendak betul, saya duk ikut lah. Alah, hak sungguh. Orang tua-tua dulu makan sirih, tak apa ada sirih pun. Orang tua-tua lama kan. Dan di mana ada makan sirih kan? Bahan ada ketung belaka lah. Ada dah makan sirih tu. Haji ada dah. Tu apa siapa duk atur? Dah tu. Nak suruh nampak banyak dolar. La ilaha illallah. Nampak? Asyik kata baik-baik. Tapi tengok hantaran semua ada Quran belaka. Masa nikah Quran ada belaka. Saluk baldu pula nampak tak? Tapi mashafun fil baiti la yuqra'u fihi. Ini asing. Mashaf ada di rumah tapi tak dibaca. Nampak tak? Quran tu ada di rumah tapi tidak dibaca. Sebab tu Nabi kata, mu jangan jadikan rumah kamu itu seperti kubur. La taj'alu buyutakum kal maqabir. Mu jangan jadikan rumah kamu itu seumpama kubur. Kubur ni orang tak baca Quran. Baca Quran kat tempat dia kubur. Boleh baca Quran untuk sebelah dua boleh Tapi ambil ekor duduk auzubillah. Itu kat tempat dia. Kubur kat tempat dia baca Quran. Nampak tak? Bukan Quran itu turun untuk orang mati. Astaghfirullah. Yang tu Quran turun untuk orang hidup. Faham tak? Ni baca Quran untuk orang mati. Duduk atas kubur. Faham tak? Kita duduk atas sejid baca Quran apa sebab bukan nak marah gizarah kubur. Kena faham molek isu dia ni. Faham tu? Quran itu untuk orang hidup. Orang mati nak kenapa dia? Ada benda dah. Tunggu pahala daripada anak-anak dia je lah. Kerana tu subhanallah. Nampaknya kena betul cara dia. Jadi mashafun fi baitin la yuqra'u fi. Ada Quran tapi tidak dibaca. Nampak tak?
Ni dia orang asing sekarang ni. Subhanallah. Setiap rumah ada masalah berlaku. Sebab apa dok baca? Habis Ramadan, habis Quran. Allah Rabbi. Nampak tak? Allah Rabbi, terasa sangat. Tak sungguh. Bukan orang lain, kita sendiri pun. Nampak tak? Kalau dok sungguh Haji Zul, ia mari buah malah apa semua ni. Oh, dia sampai kalau dok sungguh tak? Tak. Mujurlah yang adalah yang nak sikit-sikit ayat apa semua tu kan. Tak boleh tak? Tak boleh ha. Oh, tebal mana-mana pun. Nampak tak? Sebab tu mujur jugalah kita ni cakap ni bagi yang sama. Bagi orang cakap cukup 2 ayat Quran. Azizu. Cukup dengan 2 ayat Quran daripada 6,236 ayat ni untuk kamu sedar diri. Yang pertama kamu baca surah Al-Baqarah. Atamuruna an-nasa bil birri wa antum tatluna al-kitab. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Cukup satu. Mu suruh orang buat baik, mu lupa diri kamu sedangkan kamu baca Quran. Nampak tu? Cukup dah dengan ayat ni. Nampak tak? Bila baca ayat ni tak ada perasaan malah. Yang kedua surah Saf. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Besarlah kemurkaan, kebencian Allah kepada orang yang bercakap tapi dia tak buat. Allahu Rabbi. Nampak tak Azizu? 2 ayat ni cukup dah untuk beri motivasi kepada kita. Nampak tu? Maknanya tak ada masa untuk relax. Relax kita dah kubur esok. Tu pun tak tahu lagi. Relax kedok je tu. Beramal betul tapi tak tahu Tuhan terima kedok. Wallahiyazubillah. Lepas tu kita minta dengan Allah supaya Allah terima. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Nampak tak tu? Jangan cuba tengok balik rumah kita baca tak Quran di rumah. Nampak tu? Lebih mudah je kita malah. Nampak tak? Sebab tu kata ulama, mushaf bukannya radio, bukannya apa di handphone, letak handphone, suruh handphone baca. Kita tidur kerah, nak ala jin, nak ala plastik, nak ala tu. Ke mana? La ilaha. Baguslah daripada duduk mu dengar lagu, baik dengar Quran, bagus dah. Tapi bukan kerjaan dia baca, mu tu kena baca. Ya sungguh radio baca pula. Ya suruh TV baca pula. Kalau sekiranya kita dah baca dah, lepas tu relax, nak suruh, nak ngulang ke, nak tengok, besok nak dengar, beres je. Nampak tak? Dia dah baca, dia suruh radio baca. Ilaha illallah. Dia tak betul, kena betul semula ni. Dah betul. Mubahak ni. Dan rumah kita baca tak Quran. Ni, baca sibuk kenapa di rumah kita? Sibuk kenapa? Nampak tak? Jadi cara kita ni sudah bertukar. Nampak tak? Zaman dulu, zaman hak yang duduk baca Quran, duduk tadabbur Quran, duduk di rumah baca Quran, tadabbur Quran. Ingat tak Islam ni Sayyidina Umar tu? Khabbab pergi ngajar rumah adik Sayyidina Umar kan, Fatimah. Kalau tak apa dia Sayyidina Umar, golek lah suami Fatimah. Tak ke apa? Ke baca Quran di rumah. Khabbab pergi ngajar. Nampak tak? Di rumah-rumah tu baca Quran. Siapa pekat Sayyidina Abu Bakar pun ngajar Quran di rumah. Siapa ke lambu. Siapa keluar rumah dengar. Pergi belajar. Siapa Abu Jahal pun sakit hati. Nampak tak? Sebab apa budaya dulu? Baca Quran di rumah. Nampak tak? Ini masya-Allah. Allah Rabbi. Yang keempatnya, warajulun salihun ma'a qaumi su'in. Allah wal'iyazubillah. Orang asing juga Haji Zul ialah rajulun salih. Orang yang baik, orang yang alim, tapi masyarakat tak pandai menghargai dia. Sebab keliling pelalang ni orang jahil, orang hak yang tak erti bahasa. Nampak? Tak erti bahasa nilai. Sebab orang ramai jahil. Nampak tak? Tidak menghargai orang alim, tak menghargai orang yang soleh. Nampak tak? Sebab apa? Sebab orang yang soleh itu golongan minoriti.
Bukan majoriti, sangat sedikit. Nampak tak? Hak mari sejid 3 orang. Orang hak tak mari sejid seperti kampung. 400 hotel rumah. Hak pergi sejid 3 hotel rumah. Tu pun mujur 3 hotel rumah. Pergi juga. Jadi orang hak tak pergi sejid tengok pelik pula pada orang yang buat baik ni. Sebab tu dia rasa malu. Ada Zul. Patut dia rasa malu. Nampak tak? Tapi oleh kerana dia ramai, dia tak rasa apa, tak rasa salah sikit abuk pun. Hak pergi sejid dia pula, hak tua-tua nak mati je. Nampak? Tak ada rasa sikit abuk bersalah. Nampak tak tu? Ini dia panggil orang yang asing. Jadi cara dia ke mana je Zul? Cara dia kita kena tukar fenomena ni. Biar orang hak mari sejid ni biar ramai. Orang hak yang buat baik ni biar ramai. Orang hak yang buat hak jahat tu biar sikit. Baik biar dia rasa malu Allah. Biar dia rasa malu Allah. Nampak tak? Dengan golongan sedikit hak dia. Tapi sekarang ni perlu masa lagi. Sebab sekarang ni ada dah lagu-lagu hak duk muat ke di TikTok ni. Tu duk panggil Mahdi dah. Salamun ya Mahdi, salamun ya Mahdi. Oh, panggil Imam Mahdi dah. Panggil Imam Mahdi dah. Nampak tu? Nak suruh ubah ni keadaan hak teruk sangat dah ni. Dah kalau tunggu Mahdi mari gak, dah kita buat apa? Apa ustaz buat kerja apa pun tak boleh selesai juga. Tunggu Imam Mahdi baru selesai. Dia kalau mu tunggu Imam Mahdi baru selesai, dia buat pada apa sekarang dia? Mana ada relax tunggu Imam Mahdi? Subhanallah. Allah nak tengok apa amalan kamu. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Mu beramallah. Nampak tak? Allah tengok, Allah saksi, Nabi saksi, orang beriman pun saksi kepada apa hak kamu buat. Cuba sebut sikit rasul hak yang berjaya untuk memperolehi kekuatan dan juga negara kuasa ni berapa orang je? Daripada Nabi Adam sampai Nabi SAW berapa orang je? Nabi Sulaiman, Nabi Salih, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Yusuf, lepas tu Nabi kita Muhammad SAW. 4 orang. Doktor, 4 orang daripada 124,000 Nabi. Hak lain tak pakai belaka ke mana? Nampak tak Yesus? Tu manusia hak Tuhan pilih. Kalau semacam lawan dengan orang hak tak molek. Nampak tak? Kalau semacam. Dah tak molek Nabi. Dah. Bukan masalah menang, masalah kalah, masalah beramal. Nampak tak? Mu beramal berjaya. Nampak? Beramal berjaya. Tu dia. Dia sikit-sikit pun tak ada masalah. Sebab tu hamba sebut sama. Ramadan ini dia mengajar erti istiqamah Haji Zuhair. Allahumma rzuqna istiqamah. Tuhan, kamu beri kepada aku, kepada kami wahai Allah, rezeki istiqamah. Zaman dulu ada kok jalan atas air boleh. Ia karamah. Kita belajar dalam tauhid kan. Dia ada mukjizat, dia ada sihir, dia ada karamah, dia ada maunah, dia ada istidraj. Nampak tak? Ini barang-barang pelik yang Tuhan buat untuk membuktikan. Nampak tak? Nak membuktikan kesahan dan kebenaran apa yang dibawa oleh orang yang kelebihan oleh Allah SWT. Nampak? Jadi umat Nabi ni Allah Ta'ala dakwi gitu aja so. Dakwi. Nak tengok karamah seseorang itu ialah dia istiqamah boleh ke tak? Karamatu hazihi al-ummah al-istiqamah. Orang yang boleh istiqamah di atas amalan dia, itulah karamah umat Nabi SAW. Cuba doktor fikir, apa benda amalan doktor yang dulu sampai sekarang doktor dok tinggal? Cuba lih sikit. Daripada mula-mula amba balik sampai malam ni, amba dok tinggal malam ni ustaz. Nampak tak?
Cuba sebut sikit. Rasa kabur-kabur apa? Tak ada ustaz. Tak ada. Dia cerelak-cereluk, celah-cereluk. Nampak tak? Ni pun mujur siapa dah ketua. Dah lah maknanya umur peceng umur 60. Dan kadang-kadang umur 70. 10 tahun ni istiqamah lah ustaz. Dah peceng. Kita nak masa mula-mula kita balik je Zul. Macam Muhammad Al-Fatih. Makna sejak balik je, dok tinggal sembahyang fardu berjemaah. Dok tinggal sembahyang malam. Dok tinggal sembahyang rawatib. Allahu Akbar. Asuhan. Nampak tak asuhan? Dok kita asuh ke mana anak-anak kita? Dengar cerita masa raya baru ni, dok bila anak belaka. Dok tanya, dah pitihmu lampai banyak mana? Ada tak? Orang tanya lagu tu, ada doktor? Gila mu. Orang mari raya rumah dah lampai pitih banyak mana? Gila mu tanya gitu. Ke mana? Tak tahu. Orang mari rumah dah cucu berapa orang dalam ni? Betul tak? Anak berapa orang dalam ni? Ke mana? Tanya lah tu Dah anak, ramai. 8, 7, 6, 5 anak. Dah kita asuh mana anak? Asuh mana anak? Tengok pakaian raya pun fail dah. Mutuk imam, mutuk bila anak raya pun pakai lagu ni, pakaian raya. Allah. Nampak tak? Jemaah ni. Orang yang mari sejik pun, macam tak mari sejikmu ni. Pakaian raya. Nampak tak? Subhanallah. Dia minta maaf ni. Barang ni barang menapa? Kau tengok sampai semua persemburan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia boleh muak pula dalam TikTok, dalam Facebook apa senak kabur je. Pakaian dia apa semua. La ilaha illallah. Nampak tak Azizul? Macam nak rasa bersalah langsung. Dah benda tu berdosa. Dia share pula dengan orang. Orang tengok, setiap kali orang tengok, berdosa ke dia. Jangan ingat pahala je sedekah jariah itu. Jangan. Dosa kok yang jariah pun ada juga. Astagfirullahalazim. Doktor nampak dah kita ni pun ada cerita benar Azul ni. Masa Ramadan baru ni rasa hebat sangat dah. Baguslah alhamdulillah dah. Boleh puasa, boleh qiyam, boleh apa. Dah ni keluar Ramadan dah ni gua ada cerita ni. Dah betul. Lelah ni semua akan disoal belaka ni oleh Allah Ta'ala ni. Sebab tu pada Nabi itu ada uswah, ada qudwah. Ingat mulai. Jangan duk ingat uswah tu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jangan duk ingat uswah saja. Uswah tu perangai peribadi. Nampak tak? Rajin. Tu tolong orang. Itu peribadi. Yang keduanya qudwah. Qudwah ni daya kepimpinan. Cara memimpin keluarga. Nampak tak? Macam mana keluarga kita? Dia masalah besar keluarga. Betul? Hak yang free masyarakat disebab keluarga. Mak ayah duk ambil berat. Allah nak ambil berat guna ustaz weh. Kita ni habis masa kerja je. Nampak tak? Nampak tak? Ayah kerja, mak kerja. Dah terbiar macam mana? Dah mak kerja, ayah kerja. Nampak tak? Ke mana? Ayah Zul? Lain. Bila mak dan ayah yang dak didik, lain Ayah Zul. Sebab itulah anak yatim ini diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tak boleh asnaf zakat, tapi dilindungi oleh Allah Ta'ala. Sebaik-baik rumah ialah rumah yang ada anak yatim yang dibuat baik kepada anak yatim tersebut. Nampak tak? Sebab tak sama. Dan cuba kita fikir, molek doktor ada 10 orang anak. Dah anak kita tu kita urus molek ke tak? Kita pimpin guana anak-anak kita. Kita khabar guana anak-anak kita. Ajizul
Subuh tanggungjawab kita belaka. Allahu Akbar. Lagi mikir. Jadi makna kita nak istiqamah guna je. Cuba tengok molek kita azam sungguh-sungguh. Hak yang istiqamah dah, alhamdulillah. Okey, baik, cuba tengok molek apa hak Nabi khabar kita. Benda sikit tapi benda tu kalau kita beramal, insya-Allah Tuhan beri pertolongan pada kita. Tengok molek hak Nabi khabar awal-awal. Cara mudah. Insurans nyawa kita tau. Ni Allah beri insurans pada kita ni tanpa siapa kita tidak beramal. Contoh Haji Zul Contoh. Okey, lepas sembahyang. Contoh, lepas sembahyang. Ataupun kita kita nak buat sebelum mari sembahyang. Boleh, tak ada masalah. Sebelum sembahyang ada masalah. Contoh, kita ambil air sembahyang di rumah. Kita mari berjalan ke rumah Allah Ta'ala. Cuba bayangkan, Nabi kata orang yang ambil air sembahyang fa ahsana wudu'ah, dia ambil air sembahyang dengan seelok-eloknya. Bila sebut seelok-elok tu isbaghul wudu'. Isbagh maksud dia melebihkan. Kalau dia basuh tangan tu bukan hanya sekadar siku tapi lebih. Abu Hurairah radhiyallahu disebut dalam Sahih Muslim, dia basuh sampai ke bahu terus aja tu. Dia pergi ke bumi Syam. Abu Hurairah ni, dia ambil wuduk, dia basuh tangan sampai ke bahu. Oh, saya kata, mahal kata bersih. Apa mu ambil sembahyang bersih? Kata Abu Hurairah, Allah, aku ingat mu duduk Madinah aja dia. Kalau duduk Madinah tak ada orang tanya soal lagu ni. Oleh kerana mu jauh, aku nak khabar ke mu, aku ambil sembahyang ni gini sebab aku tengok Nabi ambil sembahyang lagu ni. Nabi basuh tangan sampai habis kepada bau. Nak khabar. Ini dipanggil isbaghul wudu. Subhanallah. Nampak tak? Ada video orang tu Haji Zul dekat Rusia kat Ceceh. Salji turun. Molek-molek ada keluar sembahyang subuh, salji tengah turun. Masuk dah sejid penuh, sembahyang luar sejid. Salji turun apa jadah Allahu Akbar sembahyang. Sembahyang tengah salji turun aja Zul. Pakai baju tebal ni. Sembahyang lagi nak kabur. Allahu Akbar. Mana keadaan kita doktor Allahu Akbar. Kau jawab kau ada depan Tuhan. Dan sama canggih berlaku. Boleh atau berlaku video. Nampak tak? Benda ni bukan benda reka. Benda kau berlaku. Ni salji turun boleh keluar rumah waktu subuh tau. Pergi sejid. Tengok sejid penuh tau. Nampak tak? Duduk luar. Bayang luar. Semayang luar kadang ketuk. Salji turun. Sujud atas salji tu. Subhanallah. Dah kita nak pergi je tu. Allahu Rabbi. Cuba kita nak semua fikir. Nampak tak? Subhanallah. Jadi kita tengok benda yang kita boleh istiqamah. Lepas orang bang, la ilaha illallah. Berapa ramai orang baca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah tammah. Berapa ramai orang baca doa hak yang lepas azan. Tak berapa ramai. Dak istiqamah mana kita? Nampak tak? Subhanallah. Lepas kita ambil wuduk, kita doa dah. Ke mana je Zul? Ingat tak Bilal bin Rabah tu kan? Nabi balik daripada Mi'raj. Aku dengar mu jalan surga Bilal. Muat napa Bilal? Kata Bilal tak ada benda Rasulullah ambil ikut Nabi pesan je. Yang pertama Nabi pesan kena ikhlas. Perbuatan tu kena ikhlas. Hamba buat lah. Dan ketulusan setakat hamba yang mampu, hamba ikhlas sungguh apa yang hamba buat Rasulullah. Yang keduanya, hamba semayang. Lepas ambil semayang, hamba semayang wuduk Rasulullah. Nampak tak? Nabi kata bagus mu Bilal. Nampak tak? Jadi, makna setiap kali ambil semayang, Allah semayang sunat wuduk. Subhanallah. Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah,
kita jangan buat alasan. Abu Hurairah ni walaupun dia ni orang kaya asal, dia buang kehidupan dunia dia. Nampak tak? Dia ahli perniagaan. Dia ada gedung perniagaan yang hebat. Dia serah pada bini dia, dia serah pada anak dia. Uruskan. Dan dia duduk dekat dengan Ahlus Suffah bersama dengan 83 orang lagi. Hak duduk Ahlus Suffah. Makna Ahlus Suffah ni makna tidak cara hal makan minum. Apa benda yang orang atau pergi ke masjid, itu yang dia makan. Sebab tu Abu Hurairah, nampak tu, dengan kezuhudan dia tu, siapa pekat dia berguling. Berguling aja Zuhair. Berguling sebab apa? Tahan lapar. Tahan lapar. Budak-budak tengok, pocik gila. Nabi dengar suara budak duk kata kepada Abu Hurairah gila. Kata Nabi, la takullah kata. Yang kata macam tu budak, dia ni bukan gila, dia ni menahan lapar yang amat sangat sampai berguling atas tanah. Subhanallah. Nampak tak ada Zul? Ni Abu Hurairah. Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Maknamu tak ada fikir ke, tak ada benda ke? Nabi pesan kepada Abu Hurairah, ahli Suffah ni. Wahai Abu Hurairah, mu jangan tinggal 3 perkara. Tu. Jangan tinggal 3 perkara. Yang pertama je tu. Yang pertama, tembok je lah. Ambil tau. Kata tak, tembok sungguh tu. Sembahyang berjemaah. Betul dah. Yang khabar tu betul, tapi tak termasuk lah. Yang pertama Nabi kata, mu jangan tinggal sembahyang duha. Haji Zul, jangan tinggal sembahyang duha. Nabi khabar kepada Abu Hurairah. Yang kedua, mu jangan tinggal sembahyang witir. Jangan tinggal sembahyang witir. Setiap malam jangan tinggal sembahyang witir. Yang ketiga, mu jangan tinggal puasa setiap bulan 3 hari yang dipanggil Ayyamul Bayad, 13, 14, 15 hari bulan. Hak bulan nambang dah tu. Kata Abu Hurairah, aku tidak miss dengan apa hak yang Nabi suruh ni, sapalah aku dihadiri malaikat maut macam dia. Makna istiqamah. Dah kita buat lah. Nampak? Nabi pesan kepada Abu Hurairah macam pesan kita juga. Mayang duha. Nampak macam mana? Kita buat ke tak? Yang duha. Memanglah orang kerja mana-mana pun, swasta ke kerajaan, pukul 10 rehat. Betul lah tu. Ada sikit keanjalan, pukul 10:30. Dah waktu anjal kan? Nampak tak? Dah pukul 10 rehat, pukul 11 rehat. Contohnya, nampak tak? Dah ambil ya. Allahu Akbar. 2 rakaat je pun. Lebih sikit 4 rakaat. Ada pun 6 rakaat. Nampak? Habis maksimum 12 rakaat. Nampak tak? 2 rakaat tak apa dah. Mu jangan tinggal mayang duha. Nampak tak? Mayang duha ni bukan nak suruh murah rezeki. Ini salah faham. Aja Zul. Di ramai orang kata mayang duha murah rezeki. Mayang duha murah rezeki. No. Sembahyang duha sebenarnya bayar hutang, bukan nak murah rezeki. Sembahyang duha ialah sembahyang bayar hutang. Nampak tak? Kita bangun tidur, bila kita sihat, boleh gerak, boleh apa. Nampak tak? Makna 360 sendi kita daripada kepala sampai kaki ni berfungsi dengan baik. Setiap sendi itu dia kena bayar tu. Bayar tu. Subhanallah, habis situ. Subhanallah, bayar situ. Dia cara mudah. Kalau tak buh susah-susah, mayang 2 rakaat duha, langsai hutang untuk hari tu. Tu cerita dia. Dah hidup kita ni, bila tak ada hutang selesai je so. Nah. Orang tak ada hutang, orang yang paling bahagia atas dunia ni. Ke mana doktor Orang yang ada hutang, Allah serabut perut. Serabut perut. Gaji mahal 20,000, tapi tolak ni tinggal 1,000 je. Tak, gitulah hari-hari, bulan-bulan gitulah. Nampak tak doktor? Yang kedua sembahyang witir je tu. Sembahyang witir ni bagi hamba ni
Kalau macam Aziz tu tak apalah, dia tu wali besar. Ambo kalau bab witir ni ambo pegang kepada amalan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni lepas daripada sembahyang Isyak, sembahyang sunat ba'diyah. Sembahyang sunat Isyak ni 4 rakaat, lepas Isyak 4 rakaat yang afdal disebut dah hadis. Kita ada 2 je sebab sibuk. Nampak tak? Okey, lepas bayang sunat ba'diyah tu sembahyang witir. Walaupun 1 rakaat, walaupun hukum dia makruh. Nampak tak? Habis dah. Aja tu. Dah. Dia kata sesadah kan Ramadan baru ni kan. Nampak tak? Dah nak tahajud, boleh tahajud je, tak masalah. Apa? Tu ada. Tu dia. Jadi Abu Bakar dia sembahyang lepas sembahyang sunat ba'diyah Isyak, sembahyang sunat witir. Ada pun Sayyidina Umar, dia tidak sembahyang lepas sembahyang Isyak. Dia sembahyang dekat nak masuk bar subuh. Nampak? Dan dia tak apalah, syaitan pun takut dia. Kepala kita bertambung-tambung syaitan. Nampak tu? Hak ni kekau, hak ni senjah apa sebut. Hak tu hak jadi tak dengar abang, padahal duduk biar rumah je, sejik, tak dengar. Dah syaitan kecil. Kerana tak tahu. Jadi makna kita ambil peluang ni. 3 hari, 13, 14, 15 setiap bulan. Nampak tak? Ni cara. Lepas tu lepas sembahyang, lepas setiap ada sembahyang kita baca ayat kursi. Ini insurans nyawa kita. Orang yang lepas sembahyang baca ayat kursi, kalau mati berdecung masuk syurga Allah Ta'ala. Nampak tak? Ni istiqamah. Barang mudah je. Barang sangat. Barang je. Tapi nak boleh buat tu payah. Macam Nabi kata, barang siapa yang duk baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah sebelum dia tidur, maka kafatah, Tuhan kata cukup bagi dia. Cukup untuk dunia, cukup untuk akhirat. Amal Rasul je. Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Siapa habis 2 ayat tu je. Dah kita buat ke tak? Dah masa tak kita tahu. Nampak tak? Nampak benda barang je, tapi kita kena istiqamah. Doalah tuan-tuan, insya-Allah. Biar kita boleh istiqamah, insya-Allah. Okey? Istiqamah sembahyang berjemaah, istiqamah kita dengar kuliah, istiqamah baca Quran. Itulah nak menapuri kita. Itulah. Allah Rabbi. Nampak tak? Itu sajalah untuk malam ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Minggu depan lah kita start baca kitab tafsir kita surah Yusuf, insya-Allah. Okey? Malam ni celoteh bicara santai-santai Aidilfitri. Tu dia. Okey? Ada jom puasa start lah. Dok lagi tak apa, tak masalah. Dok tu habis esok. Dah habis tak apalah, jangan lupa dah. Apakah puasa nak jangan buat leka-leka pula. Tentang open house ini, open house itu, open house. Siapa habis kesut dok puasa, rugi besar. Wallahu taala alam bisawab. Kita pegang mazhab Maliki tak apa. Doktor, mazhab Maliki hukum dia haram. Lepas daripada kita beraya 1 Syawal, 2 Syawal kita puasa, hukum dia haram. Mazhab Maliki kata main. Tu apa pegang tu? Ada pun Syafi'i ada masalah. Nampak tak? Tu dia. Maliki haram. Sebab apa? Sebab dia nak biar ada beza di antara Ramadan dan Syawal. Jadi dia tak beri orang menganggap Syawal tu sebahagian daripada Ramadan. Itu Maliki. Nampak tak? Jadi maknanya atas kita lah yang pentingnya jangan dok puasa sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma' walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.